Tawaran harapan pastikan cita-cita Malaysia ke hadapan. Tawaran harapan yang dilancarkan kemarin merupakan dokumen manifesto pilihan raya Pakatan Harapan yang dibuat secara terperinci berdasarkan pengalaman memerintah Kerajaan Persekutuan selama 22 bulan memerintah kerajaan negeri di samping pendapat daripada badan profesional serta NGO. Pengerusi Jawatankuasa Tawaran Harapan Pilihan Raya Umum ke-15, Adli Zahari berkata, tawaran ini dirangka bagi memastikan cita-cita kita membawa Malaysia ke hadapan. Menurut beliau, tawaran harapan adalah hasil pembentukan jawatankuasa yang turut menimbangkan pandangan pelbagai pihak, sama ada individu, pemikir, NGO atau pusat kajian. Bila kita memulakan tawaran ini, jawatankuasa dibentuk. Persoalan paling asas adalah melihat masalah yang dihadapi rakyat di akar umbi, di desa, sub-bandar, bandar dan dalam semua infrastruktur dalam negara. Kita lihat apa kelemahannya dan dari situ kita datangkan solusi ini. Pimpinan Pakatan Harapan penuh pengalaman. Kita ambil daripada pengalaman mentadbir negara dan organisasi, termasuk pengalaman penjawat awam bagi kita hasilkan solusi terbaik. Katanya, ujar Adli, untuk menyediakan tawaran harapan itu sama sulitnya seperti membincangkan calon-calon Pakatan Harapan. Ada kalanya, kata Adli, timbul perdebatan dan penghujahan. Jadi inilah iltizam yang terbaik kita boleh berikan untuk Malaysia tercinta ini, tegasnya. 10 keutamaan tawaran Pakatan Harapan ialah: 1. Tangani isu kos sara hidup. 2. Perangi rasuah dan kukuhkan institusi demokrasi. 3. Perkasa peluang ekonomi belia dengan terokai sektor manusiawi. 4. Selamatkan generasi tercicir dalam pendidikan. 5. Bina ketahanan bencana dan mantapkan perlindungan. 6. Tangani isu doktor kontrak. 7. Hapuskan isu ketaksamaan gender dan memperkasa sosioekonomi wanita. 8. Perkasa wilayah Sabah dan Sarawak. 9. Tingkatkan daya saing setiap rakyat Malaysia. Dan 10. Pelihara khazanah alam demi anak cucu kita. Berucap pada majlis peluncuran tawaran harapan itu, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tunggaknya masih isu tata kelola pemerintahan. Satu dokumen yang indah tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa memastikan satu pemerintahan yang tunduk kepada rukun, hukum dan tata kelola yang baik. Soal keluhuran undang-undang, kebebasan badan kehakiman, soal pembantrasan rasuah kekal sebagai tonggak, tegasnya. Menurut beliau, UMNO BN tidak mungkin mampu mengemukakan cadangan dengan mempertahankan prinsip tata kelola yang baik kerana isu rasuah dan penyelewengan terlalu terpalit dalam kepimpinan mereka. Anwar juga menyelar kepimpinan PN yang terbabit dalam penganugerahan kontrak untuk memperkukuh sumber dana dan tembolok pimpinan mereka yang tidak dapat dipertikaikan. Beliau berkata PN berkecamuk dalam menangani COVID-19 yang melihat PKP terpanjang dan kematian meningkat sehingga lebih 30,000. Begitu juga isu pengurusan perolehan vaksin dan perubatan yang tidak telus sehingga hari ini, kata Anwar. Beliau berkata tawaran harapan adalah demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan dan menjaga kepentingan rakyat melalui program penjagaan yang betul. Misalnya, untuk menangani isu kemiskinan dan pendidikan, tidak kira bangsa, budaya dan agama. Anwar menolak fahaman Islam yang kolot dan fanatik. Saya ingin tegaskan di sini, untuk negara ini, untuk menyelamatkan negara ini daripada polemik politik yang tidak berkesudahan. Saya merayu agar rakyat memberi kesempatan yang sebaiknya kepada Harapan untuk muncul sebagai parti yang mempunyai majoriti jelas dalam pilihan raya umum akan datang, ujarnya. Menurut beliau, kebobrokan yang ada sekarang seperti mewujudkan kabinet yang besar dan duta-duta khas hendaklah dihentikan. Beliau berharap generasi yang akan datang menjadi penerus kepada aspirasi Pakatan Harapan hari ini. Apa yang disebut oleh Anwar sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah hakikat yang kita harus hadap. Tidak ada apa pencapaian yang boleh dibanggakan oleh kerajaan BNPN dalam pentadbiran lebih 31 bulan selepas merampas mandat rakyat pada hujung Februari 2020. Apa yang mereka ada hanyalah hasutan agar rakyat negara ini berpecah belah dan membenci antara satu sama lain kerana perbezaan kaum dan agama. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel.
Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.